Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapa-bapa, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik kita menyambung semula kula maghrib pada malam ini dengan bicarakan kitab Bidayatul Mujtahid Ibn Rusdi. Kita berpindah ke muka surat 157, iaitu bab yang kedua, macam-macam najis. Okey. Para ulama bersepakat bahawa najis itu ada 4 macam. Yang pertama, bangkai haiwan darat yang memiliki darah. Yang kedua, daging babi dengan apa cara dia mati. Yang ketiga, darah yang berasal dari haiwan darat itu sendiri, baik darah itu berasal dari binatang yang telah mati maupun yang masih hidup, bila darah tersebut terhitung banyak. Yang keempat, air seni dan kotoran manusia. Air seni ni air kencing lah. Baik, mari kita tengok ya pembahasannya. Sepakat ahli ulama yang kata bermacam-macam najis, maka mereka bersepakat tentang najis itu ada 4 macam. Yang pertama, bangkai haiwan darat yang memiliki darah. Baik. Yang kedua, daging babi dengan cara apapun ia mati. Yang ketiga, darah yang berasal dari haiwan darat itu sendiri, baik darah itu berasal binatang yang telah mati ataupun yang masih hidup, bila darah tersebut terhitung banyaknya. Yang ni kita bahas kemudian. Yang keempat, air seni dan kotoran manusia. Mayoritas ulama menyatakan bahawa khamir adalah najis. Namun pada perbezaan pendapat tentangnya di kalangan ulama hadis juga. Mereka berbeza pendapat pada masalah lainnya yang pada dasarnya ada 7 permasalahan yang nanti kita cari kemudian. Baik, kita ambil yang berbahaya dulu. Masalah pertama, bangkai haiwan yang tidak memiliki darah. Tadi dia kata yang sepakat bangkai haiwan darat yang memiliki darah. Kan timbul masalah pertama, bangkai haiwan yang tidak memiliki darah. Para ulama berbeza pendapat mengenai haiwan yang tidak memiliki darah dan bangkai haiwan laut. Sebagian ulama berpendapat bahawa bangkai haiwan yang tidak memiliki darah dan bangkai haiwan laut tidak najis. Ini adalah pendapat Imam Malik dan pengikutnya. Contohnya binatang darat yang tak berdarah, apa dia agaknya? Cicak ada darah. Belalang. Lipas, belalang. Itu sebabnya
menjadi satu pembahasan. Orang buat kajian ubat buah pinggang, iaitu orang panggil kumbang. Kumbang. Adakah kumbang tu boleh makan ke tidak? Saya tengok dalam video tu, ada satu orang Cina, dia habis beratus ribu lah untuk buah pinggang dia. Tapi akhirnya dia kata, di Singapura dia berjumpa dengan satu ubat, nama dia petal. Saya pun Google petal, ingat ke petai, rupanya kumbang. Jadi menjadilah pembahasan ahli ulama. Kumbang tu dia makan, dia buat kapsul, dia makan. Boleh ke kumbang tu? Kalau ikut dalam kamus Marbawi, Idris Marbawi mengatakan kumbang boleh makan. Kalau ikut dalam kamus Marbawi. Cuma kita tak gamak lah. Baik. Para ulama berbeza pendapat mengenai haiwan yang tidak memiliki darah dan bangkai haiwan laut. Sebagian ulama berpendapat bahawa bangkai haiwan yang tidak memiliki darah dan bangkai haiwan laut tidak najis, dan inilah pendapat Imam Malik dan para pengikutnya. Asalkan binatang laut tak najis. Apalah jenis nama dia? Dia namakan dia bangkai, nampak dia hidup. Aktar kata Yusuf Al-Qardawi dalam buku dia Halal wal Haram, termasuklah anjing laut, termasuklah babi laut, bagi dia boleh makan. Lalu orang marah ke Yusuf Qardawi, ini halal wal haram ke halal wal halal? Dia bagi dia tak salah, itu pendapat Imam Malik. Mana-mana binatang yang duduk di laut, hukum dia walaupun dia mati, bangkai dia hukum dia bersih dan boleh dimakan. Cuma kita dengar babi laut, anjing laut tu tak berapa lah kan. Tak sampai lah. Macam orang Melayu kita lah, anak syekh babi anak tak makan, tapi rasuah anak makan. Babi tak makan, tapi rasuah makan. Itu sebab orang Melayu kita dulu, dia curi ayam dan rebah orang, bila nak makan dia sembelih. Betul tak? Pandai pula curi barang ayam orang dalam reban. Lepas tu bila nak makan dia sembelih. Haram jugalah. Baik. Okey. Sebagian ulama menyamakan antara bangkai haiwan memiliki darah dan yang tidak memiliki darah, semuanya najis. Lalu mereka meletakkan bangkai laut sebagai pengecualian. Inilah pendapat Syafi'i. Kecuali yang masuk dalam kesepakatan bahawa haiwan tersebut bukan bangkai seperti belalang, belatung, cuka dan semua binatang yang timbul dari makanan. Imam Syafi'i pula bagi pendapat dia binatang darat ni ada darah ke tak ada darah tetap najis. Tetap najis. Tapi binatang laut tidak. Imam Syafi'i pendapat macam tu juga. Binatang laut tidak najis. Baik. Sebagian ulama yang lain menyamakan antara haiwan darat dan haiwan laut, lalu memberikan pengecualian haiwan yang tidak memiliki darah. Inilah pendapat Abu Hanifah. Sebab perbezaan pendapat, perbezaan mereka dalam memahami firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kamu memakai bangkai. Saya kira mereka sepakat bahawa ayat ini termasuk kalimah umum yang dipahami kekhususannya
lalu mereka berbeza pendapat mengenai khususan yang dimaksudkan. Di antara mereka ada yang mengecualikan bangkai laut dan haiwan yang lain memiliki darah yang tidak memiliki darah, mengecualikan haiwan laut saja, dan sebagian lain mengecualikan haiwan yang tidak memiliki darah. Sebab di sana ada hadis. Yang pertama sekali, bagi memahami dalil, dalam ayat Quran kata hurrimat alaikum maitah, diharamkan kamu makan bangkai. Jadi ayat ni tak kisahlah bangkai laut ke, darat ke, ada darah ke, tak ada darah ke, maka mereka pakai umum ayat ini mengatakan haram. Tapi bagi ulama lain ayat ni umum, sebab ada hadis yang khusus mengecualikannya. Di antara hadis yang cukup masyhur, ketika mana para sahabat Nabi SAW pergi berlayar di sebuah lautan, mereka tidak ada air, melainkan air untuk minum saja. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak kami beruduk dengan air laut? Nabi kata, tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut dia bersih dan halal bangkai di dalamnya. Maksud ada khusus tak? Ayat Quran tadi sebut umum. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan kamu makan bangkai. Tapi ada hadis yang khusus mengatakan, iaitu tuhur ma'uhu al-hillu maitatuhu, airnya bersih dan bangkai di dalamnya jadi halal. Maka itu sebab Imam Malik, Imam Syafi'i mengecualikan binatang lautan, tak mengapa. Dan ada pun binatang yang tidak berdarah, Nabi ada sebut, uhillat lana maitatani wa daman. Uhillat lana maitatani wa daman, diharamkan bagi kita makan bangkai. Uhillat lana maitatani wa daman, diharamkan kita makan dua bangkai dan dua darah. Apa dia? As-samak wal jarat. As-samaku wal jarat, ikan dengan belalang. Belalang ada darah tak? Ha? Ya ke? Atas dasar itu mereka mengatakan tidak najis. Wal uhillat lana maitatani wa daman, dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua darah itu al-kabidu wa tihal, iaitu hati dengan limpah. Itu darah yang dihalalkan. Baik. Maka tak kenalah kalau orang ambil ayat ni secara umum, asal ke bangkai haram makan. Tak kenalah. Sebab di sana ada hadis yang khusus. Baik. Okey. Ada pun kelompok yang menetapkan haiwan yang tidak memiliki darah sebagai pengecualian. Hujah mereka adalah hadis sahih dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kala merintahkan untuk menenggelamkan lalat yang hidup ke dalam makanan. Mereka berkata, ini menunjukkan sucinya lalat dan tidak ada lagi alasan kecuali bahawa lalat adalah binatang yang tidak memiliki darah. Okay. Ada mereka mengatakan bahawa binatang yang tidak berdarah, binatang yang lalat, binatang yang tidak berdarah tak dipikirkan najis. Sebab berdasarkan pada satu hadis Nabi SAW, bila lalat masuk dalam makanan kamu, Nabi kata pamkuluhu, rendam dia, kerana salah satu daripada sayap dia tu ada penawar dan salah satu ayat dia ada racun. Kalau benda lalat itu
lalat itu najis, maka kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh rendam dia? Maka atas dasar itulah ulama mengatakan bahawa binatang yang tidak berdarah ni tidak najis. Cuma adalah seorang pendapat ulama yang tempat kita cukup banggakan dia. Nama dia Hasan Turabi, Dr. Hasan Turabi. Pernah dengar nama dia? Orang Sudan. Syekh Ahmad Ghazali, Syekh Dr. Muhammad Saleh Fauzan, dan banyak lagi ulama-ulama tulis satu buku, Rad ala Ra'yi Dr. Hasan Turabi Dal wa Mudil. Apa maksud buku tu? Iaitu Syekh Ahmad Ghazali Mesir dan Dr. Muhammad Saleh Fauzan, dia kata tulis satu buku Rad menolak pendapat Hasan Turabi yang sesat lagi menyesatkan. Sedangkan dia adalah bukan calon orang, ulama di Sudan, Hasan Turabi ni, dan dia juga pakar ekonomi. Tapi apabila dia bicarakan adil lalat, dia kata lalat ini adalah satu makhluk yang kotor. Lalu kenapa hadis Nabi SAW menyuruhkan lalat ni pangkuluhu, naklah direndamkan? Jadi segi logik akalnya dia kata tak boleh terima. Jadi sekarang ni masalah logiknya, kamu buat kajian ke? Sebab ini adalah hadis. Mana boleh kata tak ada logik? Itu dia. Jadi kerana dia ada pahaman orientalis sedikit, dia tolak hadis ni. Dia kata hadis tu tidak cocok, tidak sesuai, maka sesatlah. Baik. Tempat kita Hasan Turabi semua. Baik. Jadi saya nak bawa pandangan ulama yang mengatakan binatang darat yang tidak berdarah adalah suci. Mereka berdasarkan kepada satu hadis yang lalat jatuh dalam makanan itu Nabi suruh rendam. Itu dia. Kalau bahasa nak makan, kalau tak gamak makan, nak buat macam mana? Baik. Sementara Al-Imam Syafi'i berpendapat bahawa hal ini dalam khususan lalat dengan dalil Nabi SAW. Fa inna fi ihda janahaihi da'an wal ukhra dawa'un. Baik. Sungguhnya salah satu daripada sayap terdapat penyakit dan sayap yang lain terdapat ubur penawar. Kok mana-mana pun, ustaz balik kiri balik kanan. Kalau orang tanya, yang kata Nabi SAW di atas salah satu lalat ni, sayap dia adalah racun. Dia satu ada menawar. Ustaz mana satu? Balik kiri balik kanan. Maka ulama hadis jawab, tak ada kiri tak ada kanan. Mana jatuh dulu ada racun, yang kemudian ada penawar. Itulah bijaksanaan Allah Ta'ala kaum muslimin jemaah. Lalu beliau melemahkan pahaman hadis di atas. Seperti itu kerana zahir ayat surah Al-Ma'idah menetapkan bahawa bangkai dan darah adalah dua hal dari berbagai macam najis. Salah satu mati akibat tidak disembelih sesuai dengan syariat, iaitu bangkai. Itu terjadi pada haiwan-haiwan yang telah dimakan sesuai kesepakatan ulama. Dan yang kedua adalah darah yang tidak berlaku baginya hukum penyembelihan. Walhasil keduanya adalah berbeza. Maka bagaimana bisa keduanya dipadukan hingga dikatakan bahawa darah lah yang menjadikan haramnya bangkai? Seperti yang anda perhatikan, pendapat ini sangat kuat.
Kerana seandainya darah yang menyebabkan haramnya bangkai, nescaya akan tetap haram walaupun disembelih. Demikian pula haiwan itu tetap haram tak kala darah masih melekat di haiwan, melekat di haiwan sembelihan. Artinya kehalalan ditetapkan setelah darah itu benar-benar berpisah. Manakala jika sebab itu telah serana, maka hukumnya disebabkan pun akan lenyap secara automatik. Misalnya jika haramnya peranan anggur itu hilang, maka secara automatik sifat pemabukan pun harus lenyap. Ketika kita meyakini bahawa sifat memabukkan itulah yang menyebabkan haram. Lalu kelompok yang berikan pengecualian bangkai haiwan laut, mereka berpegang teguh pada hadis. Baik. Sekarang ni bangkai tu, adakah bangkai itu kah atau darah itu? Itu jadi pembahasan. Itu sebab kata Imam Syafi'i, orang mengatakan darah pada bangkai itu yang haramnya. Bagi aku tidak begitu. Bangkai itu sendiri adalah haram, bukan darahnya. Secara automatik darah itu haram lah. Tapi ada setengah pendapat yang mengatakan bahawa sesungguhnya bangkai itu tak haram, yang haram adalah darahnya. Imam Syafi'i komen lah, bagi pendapat aku dua-dua itu adalah hak, dua-dua itu adalah haram. Baik. Okey. Lalu kelompok yang memberikan pengecualian bangkai haiwan laut, mereka berpegang teguh kepada hadis sahih dari Jabir yang di dalamnya disebutkan, annahum akalu minal khuti alladhi ramahu al-bahr ayyaman wa tazawwadu minhu wa innahum akhbaru bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastahsana fa'lahum wa salahum hal yubqa minhu syai'. Para sahabat memakan ikan hut, ikan paus. Hut ni paus yang terdampar berapa hari dan menjadikan berbagai bekal. Akhirnya mereka melaporkan peristiwa tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menilai baik apa yang telah mereka lakukan. Bahkan baginda bertanya kepada mereka, apakah masih ada yang tersisa? Baik, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan satu pasukan tentera selama sebulan, yang mereka bawa cuma berapa guning buah kurma untuk bekalan. Tiba-tiba kaum muslimin bekalan sudah putus. Para sahabat melalui pantai, maka mereka bertemu satu timusan pasir ibarat gunung, bukit lah. Mereka tengok rupa-rupanya ikan paus dah jadi mati. Jadi ikan paus tu dia makan lah, makan 4 bulan-bulan. Bersampai ke Madinah, mereka mengadu pada Nabi. Dan Nabi kata, ada tersisa lagi tak? Beri ke aku. Jadi itu kelompok yang mengatakan bangkai makanan laut ni dia tidak najis. Ini pendapat lebih kuat. Tuan-tuan, cuba tanya sikit. Kalaulah bangkai ikan selain pada ikan paus ni, kalau duduk lama kita bau busuk tak? Ikan kembung terdampar di pantai busuk tak? Ikan paus kenapa tak berbusuk? Nanti orang petikai pula hadis ni. Macam mana kan zaman sekarang, zaman petikai hadis semua. Semua nak logik akal. Sedangkan hadis dia kata, ala ustaz, kita tak percayalah kalau sekiranya bangkai ikan paus yang
macam bukit tu, sudah tentu busuk. Ini sabar tak busuk. Baik. Macam ni. Hikmat Allah Ta'ala jadi satu perkara. Tuan-tuan pernah dengar tak satu daripada minyak wangi nama dia ambar? Tak tahu. Saya pakai ambar. Ini ambar. Ambar ni dia daripada tulang ikan paus. Nak bagi logik akal sikit. Itu sebabnya daripada ambar itu dijadikan perfume. Daripada ikan paus tu dijadikan perfume, jadikan minyak wangi. Itu sebab ikan paus ni dia lama taruh mana pun dia tak busuk. Sebab tulang dia menampung bau busuk daging dia. Allah, maha hebatnya Allah Ta'ala jadi begitu. Ikan kembung, ikan tiri hancur. Betul tak? Itu sebab ikan tiri yang kembung kalau berubat mayat. Itu dia. Lalu akhirnya bila bawa ke Madinah, Nabi kata, ada sisi lagi tak? Maka kaum muslimin dan muslimat tak timbul lah. Ada orang kata ikan paus makan orang, ustaz. Ikan jos makan orang. Mana boleh kita makan? Ikan yang makan, apa salahnya? Ayam makan tai, kita makan ayam. Cuma adalah satu bab di dalam Islam ni dikatakan bab Al-Ja'alah. Al-Ja'alah. Tahu pernah dengar Al-Ja'alah? Tak tahu. Makan saja tak tahu lah. Kan kita digemparkan ada ayam dicocok dengan vaksin babi, apa semua sekalipun. Boleh makan ke tak? Dia isu dia gini kaum muslimin. Boleh makan ke tak makan? Dia ada satu bab dia panggil ja'alah. Ja'alah ni apa dia? Kalau ikan talipia dekat loji tu, kan, dalam loji kan, ikan talipia dalam loji tu gemuk-gemuk tau, besar-besar, hitam dikit. Ya Allahu Akbar. Orang kalau minum air loji mati, ikan tak mati. Tapi kalau ikan itu ada berbau macam loji, tak boleh makan ikan itu. Dia panggil istilah ja'ah, nyala. Maka itu sebabnya orang nak makan ikan tu selalunya orang buat quarantine selama 3 hari, letak dalam bekas lain, boleh makan lah. Begitu juga benda-benda ayam ke sebagainya, dia tengok ada bau tak ada bau. Kalau tak ada bau, boleh makan. Baik. Macam di Singapura lah, kaum muslimin dan muslimat Kelang, air Sea Master, bekas Sea Master Malaysia, Singapura, dia bekas daripada air kumuhan. Air kumuhan, air mandi, air loji semua tu, tahu tak? Singapura dia proses, maka dia buat satu jenis air, tak ada bau, tak ada rasa, tak apa, maka nama dia Sea Master. Kita pun minum, boleh tak? Boleh lah. Boleh. Kebanyakan hotel macam tu, hotel besar-besar, kamu dengan air banyak, dia buat sistem perkumuhan. Dia. Maka itu sebab kapal terbang macam tu juga. Air tu daripada air kencing apa semua sekali. Kita bersedap gosok gigi, tak ada apa, boleh. Dah tahu ni rasa tak boleh. Baik. Hadis ini menunjukkan bahawa baginda Nabi SAW membolehkan makan bangkai laut bukan kerana darurat. Demikian pula mereka pun berhujah dengan sabda Nabi SAW, huwa tuhuru ma'uhu al-illu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan bangkainya halal.
Baik. Laut itu suci airnya dan bangkainya adalah halal. Maksudnya apa jenis binatang laut, apa nama dia, dokong ke, hukum dia halal. Tapi kalau kita bincang sikit, Allah tak ada jadikan lautan ini dengan daratan mana luas. Lautan luas ya. Berapa? Dua per tiga ke? Ya. 2/3. Agak-agak kenapa Allah Ta'ala jadi lautan itu lebih luas daripada daratan? Dijawab oleh alim ulama, kalaulah lautan ini, daratan lebih luas daripada lautan, nescaya bumi ini akan terbakar sebab kepanasan cahaya matahari. Kebijaksanaan Allah Ta'ala menjadikan laut itu luas untuk menampung kepanasan matahari. Nampak kan keagungannya? Baik. Kenapa laut tu jadi masin? Sungai jadi tawar. Sebab apa agaknya? Kau pergi ke laut macing je. Saya suka ambil poin-poin macam tu. Kata Hamka, laut tu jadi masin. Tak adalah binatang yang banyak kehidupannya melainkan di laut. Binatang ni tak ada paling banyak melainkan di laut. Dan binatang-binatang itu bila mati, mana ada kubur dia, laut je lah. Maka untuk mengelakkan laut bumi jadi busuk, Tuhan jadi masin. Cuba kalau babi jatuh kat sungai, bau mana sungai tu? Bijaksananya Allah Ta'ala. Dia faham je? Nanti dia. Itu sebab kaum muslimin dan muslimah kalian, orang tua dulu dia belajar benda macam tu. Dulu mana ada peti ais lagi, ikan banyak, jadi nak mengelakkan ikan jangan busuk, orang buat apa? Ikan pekasang, Allah, cicah pulut, ya Allah Akbar. Habislah kau pantang belaka. Tengok orang dulu kan belajar, tidak habis. Cukup dah tu. Wa turma'u al-hillu maitatuhu, laut itu suci airnya dan bangkainya halal. Baik. Okey. Itu sebab bagi pandangan Imam Malik, bagi dia buaya boleh makan. Imam Malik kaum muslimin dan muslimat kalian, bagi dia balik Afrika, dia orang makan buaya. Tempat kita tidak. Tempat kita buaya tak boleh. Sebab kita mengambil satu hujah, dua alam. Dua alam itu hujah ke tidak? Itu bukan dalil. Itu adalah pandangan saja ulama. Itu sebabnya bila kita mengaji, ada ulama kata buaya boleh makan. Jangan kita hentam ulama tu. Ada pendapat macam tu. Dr. Razami ni tak ada apa nak makan, buaya pun makan. Tak boleh kata begitu. Sebab dia ambil pendapat Imam Malik. Balik Afrika makan buaya. Baik. Penyu pun dia makan. Penyu dia makan. Bewak tak boleh makan. Okay. Baik. Okey, dan seterusnya. Sementara Abu Hanifah lebih menguatkan keumuman ayat daripada hadis ini. Bisa jadi kerana ayat bersifat pasti, sementara hadis bersifat zanni. Okey. Azan dulu.
Okey, kita sambung sikit lagi ya. Sementara Abu Hanifah lebih menguatkan keumuman ayat daripada hadis ini. Bisa jadi kerana ayat bersifat pasti, sementara hadis bersifat zanni. Abu Hanifah bagi pendapat dia, ayat Quran kata hurrimat alaikumul maitah, diharamkan kamu bangkai-bangkai. Asalkan bangkai, hukumnya laut ke, darat ke, darah ke, tak berdarah ke, hukumnya adalah haram. Sebab ayat Quran berbentuk pasti. Adapun hadis berbentuk zon. Ini dugaan-dugaan bagi pendapat dia lah. Okey. Kerana hadis tersebut dipahami sebagai keringanan bagi mereka, iaitu ada Jabir, atau ada kemungkinan bisa saja ikan tersebut mati kerana tu sebab, iaitu terlempar oleh air laut sampai ke pantai. Kerana yang namanya bangkai adalah yang mati dengan sendirinya, bukan dengan sebab luar. Ini wujud akal belaka, kan? Dia kata kalau ikan tu jadi terlempar mati gitu, boleh makan lah. Tapi kalau ikan terapung mati sendiri, tak boleh makan. Baik. Macam saya duduk kat Pakistan dululah. Diorang tak makan ketam. Dalam bahasa Urdu, kikra. Dia tak makan ketam. Jadi kita pergi dekat muara laut tu, bila air surut tu, ketang-ketang ni, oh ya Allah Akbar. Ketang biru, ketang apa naik ada ke. Berguning-guning kita bawa balik ke universiti. Naik kereta api. Diorang kata haram. Dia tengok orang balik Asia ni, orang Cina, orang balik Thailand, Filipin, tangkap ketang, diorang pun tangkap juga.
Peti dia orang jual. Tapi kata haram, tapi jual. Profesor saya, Syekh Nasir Akhtar, dia orang Pakistan. Dia kata aku tak makan ketam ni. Dan aku tidak mengatakan dia haram, halal. Tapi bukan jenis kaum aku makan ketam ni. Ini kaum kamu saja. Dia pelekehkan kita. Satu hari buat cekodok. Tepung. Campur ketam. Kita rebus ketam, campur. Dia pun datang. Zain, kau masak apa tu? Masak tepung cekodok. Boleh tak saya rasa? Boleh. Dia ambil spiring. Bawa je pejabat dia. Lepas tu datang balik. Boleh tak aku nak spiring lagi? Saya kata, ini bukan cekodok, ini campur kekera ni. Kekera lah, dia kata sedap. Nanti dia. Itu juga seorang ulama yang terkenal di balik India, di balik Pakistan lah. Apa ulama tu? Saya terlupa nama dia. Taqi Osmani. Taqi Osmani ni dia ulama dunia. Dia pakar bidang bonds, bidang ekonomi. Bagi dia udang tak dia makan. Tapi dia kata satu hari dalam persidangan ulama di Bangladesh, orang idang aku udang. Aku makan. Sedap rupanya. Itu dia. Kan ada satu kitab nama dia Kitab Alamul Hayawanat. Kalau di Pakistan dulu kitab dia banyak. Muslim maka Alam Hayawanat ni terselap 13 jilid. Baca gitu ya, ambil baca, ada masuk dalam maktabah baca, sedap. Ada satu kes tu. Ini yang orang kata kepada ikan tak boleh makan. Barang siapa makan kepada ikan jadi benok otak. Betul-betul. Kadang-kadang tok guru tu dia nak makan, dia tak beri anak murid dia makan. Dia kata benok otak. Betul-betul. Dia nak murid pun tak makan. Sedap ke tok guru? Tok guru ni ada makna dia sendiri. Dia. Lalu dalam kitab tu ada tempat tu mereka ni nelayan. Masuk dalam pukak mereka ikan yang besar, ikan pari. Dia tanya ke tok guru, boleh makan tak ikan ni atau tidak? Tu kata tak boleh makan. Sebab mazhab Abu Hanifah ni dia lain dengan mazhab yang lain. Kita usul fiqh, dia fiqh usul. Kita usul fiqh. Kita usul dulu baru bahas fiqh. Dia fiqh dulu baru usul. Artinya bagi mazhab Abu Hanifah ini, mazhab Imam Syafi'i dan mendapat ulama lain pula kata asal tiap suatu hukumnya adalah halal. Kecuali ada dalil kata haram baru haram. Yang kita banyak boleh makan ni kerana kita cari dalil kata haram. Selagi mana tak ada dalil kata haram, hukum dia halal. Mazhab Imam Nipah tak macam tu. Setiap satu perkara hukumnya adalah haram kecuali ada dalil kata halal. Oh, letih lagu tu. Letih lah. Kita tak. Kita belajar ke muslimat kan, dapat Imam Syafi'i dan dapat ulama lain kata setiap satu perkara hukum dia adalah halal, ibahah. Kecuali ada dalil kata haram baru haram. Maksudnya kalau dalil kata haram baru haram. Imam Hanifah dia terbalik sikit kaedah dia. Setiap satu perkara hukum dia haram kecuali ada dalil kata halal baru halal. Jadi bila bawa ikan pari besar tu, dalam ikut pandangannya setiap perkara hukum dia haram kecuali ada dalil kata halal baru halal. Mana ada dalam kitab Quran Sunnah ikan pari kata halal, hukum dia haram. Puak nelayan ni cuba tanya sekali lagi tu kuat-kuat ada mazhab lain. Tanya, kalau sekiranya halal nak beri sikit ke guru, itu kata kita kitab lain pula. Baru dia ambil mazhab Imam Syafi'i.
setiap perkara hukumnya halal kecuali dalil kata haram. Rupanya halal, tak ada dalil kata haram. Dapat guru gitu macam. Itulah macam orang dulu kaum muslimat kalian bermulanya makan kepala ikan itu jadi benar otak. Makan kepala lembu tak berbelah. Orang ada kata bodoh macam ikan, tak ada kan? Orang kata bodoh macam lembu. Betul tak betul? Jadi baik. Tu tak kena macam tu. Kamu muslim. Kepala ikan sedap kan? Ada ke benak otak lah. Jadi. Okey ya. Okey. Jadi pandangan Imam Abu Hanifah ni dia ambil umum lah. Dia kata setiap bangkai hukumnya adalah haram. Tapi kaedahnya kaum muslimat ada hadis yang jelas bagi pendapat kita, walaupun hadis itu selagi mana dia kata zon yufidu zon ni selagi mana hadis tu sahihun, kita tak berhujah dengan hadis yang sahih. Sebab hadis menerangkan ayat Quran. Baik. Itu sebab pentinglah. Kalau itu sebab bagi mereka ni, kalau ikan itu terapung di tengah laut, dia mati dengan sendirinya, tak boleh makan. Tapi kalau ikan itu terdampar di laut, dia ditolak oleh ombak, mati tiba darat, boleh makan. Apa beza terapung dengan tak terapung ni? Jangan guna akal lah buat tu. Jadi yang pentingnya Nabi kata tuhuru ma'u al-hillu maitatuhu. Iaitu airnya bersih dan juga halal makan bangkai ataupun bangkainya halal makan. Itu jelas. Okey. Masalah kedua, insya-Allah kita sambung macam-macam bangkai insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.